Okey, baik. Terima kasih Cikgu Hasnan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah sihat. Oh, tak dengar? Sihat. Okey. Okey, Alhamdulillah. first sekali Alhamdulillah cuba sihat. tulis. Siapa sihat? Yang sihat tulis 1 dekat komen. Tak sihat tulis kosong. Cikgu nak tengok siapa sihat, siapa yang tak sihat hari ni. Okey, komen. Yang sihat tulis 1, tak sihat tulis kosong. Alhamdulillah sihat. Syazrin sihat. Intan sihat. Siapa lagi? Adam sihat. Farha sihat. Fatin. Okey, Aisyah. Okey, Alhamdulillah semua sihat pagi ni. Tak ada yang kosong kan? Okey, baik. So, pertama sekali cikgu nak tanya siapa PRS sekolah rendah? Okey, PRS sekolah rendah. Cuba tulis saya. PRS sekolah rendah. Cuba komen saya. Ke dalam ni semua sekolah menengah? Sekolah rendah tak masuk. Okey, ada sekolah rendah. Okey, untuk pelajar seorang je, Syasha je sekolah rendah. Okey, Syasha, Alia, Aisyah, Chin Jia En. Okey, bagus. Okey, untuk pelajar sekolah rendah, boleh cikgu tahu tak kebanyakan awak daripada pelajar murid darjah berapa? Okey, pelajar sekolah rendah awak daripada awak murid darjah berapa? Siapa nak cakap? Ni dah boleh cakap. Skor rendah darjah 6. Ada tak darjah 1 ada tak? Tak ada kot kan darjah 1. Okey, darjah 2. Okey, darjah 6. Semua darjah 6. Okey, baik. So kalau darjah 6 senanglah. Kalau darjah 1 cikgu nak kena jadi budak-budak sikit. Okey, darjah 1, darjah 2 cikgu nak kena jadi ala-ala budak-budak. Tapi kalau dah darjah 6 tu awak dah pun nak meningkat ke usia remaja, dah nak masuk ke tingkatan 1, jadi cikgu bolehlah selaras gaya percakapan cikgu. Okey, baik. So hari ni, sebelum cikgu teruskan, cikgu tak kenalkan diri cikgu lagi. Okey, nama Cikgu Nurul Hazwani binti Nuzaini. Cikgu merupakan guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38. Okey, cikgu tahu anak murid cikgu tak ada dalam ni sebab tak ada yang ambil bongsu. Okey, untuk SK Batu 38 ada? Ada tak? Kalau ada cuba komen. Batu 38, jiran sekolah cikgu, jiran kat depan. Okey, dan untuk pagi ni kita akan teruskan dengan topik yang pertama untuk tahap bongsu iaitu pengenalan PRS. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak tanya awak, siapa yang dah pernah mengikuti apa-apa kursus PRS sebelum ni? Okey, ada tak yang pernah mengikuti sebarang kursus PRS sebelum ni? Ada ke tak ada? Diam itu, kalau diam bermaksud tak adalah. Okey, so ini bermaksud awak semua pertama kali mengikuti kursus PRS untuk tahap bongsu. Okey, baik. So yang pertama sekali, cikgu dah kenalkan diri cikgu. Okey, PRS tu apa? Okey, siapa boleh jawab PRS tu apa? Okey, boleh buka mic awak. Kalau nak jawab boleh buka mic, tak ada masalah. Okey, PRS tu apa? Pembimbing rakan sebaya. Okey, Alia cakap pembimbing rakan sebaya. Lagi? Yang lain? Yang lain? Bukan PRS tu bukan perosak rakan sebaya Pembimbing rakan sebaya. Alhamdulillah, bagus. So maksudnya kat sini semua dah sedia maklum PRS tu adalah singkatan bagi pembimbing rakan sebaya. Bukan Power Ranger sekolah, bukan perosak rakan sekolah, tapi PRS tu adalah pembimbing rakan sebaya. Jangan nanti awak sebagai PRS, awak sendiri tak tahu maksud PRS. Sebab cikgu pernah jumpa tau. PRS tu apa? Dia sendiri tak tahu PRS tu apa maksudnya. Okay, so lepas ni siapa-siapa je yang tanya awak PRS tu apa? PRS tu adalah pembimbing rakan sebaya. Okay, kalau tengok teletubbies kat sini, PRS tu mana satu awak rasa? Kalau awak tengok gambar teletubbies tu, PRS yang mana satu? Yang purple tu.
Okey, kebiasaannya kita dapat tahu, kebiasaannya sekolah PRS memakai baju berwarna purple. Okey, kalau hijau tu selalu pusakawan, kalau kuning selalunya pengawas, okey. Merah MKA, okey. So, selalunya PRS memakai baju berwarna purple, tapi ada juga sekolah yang mana PRS dia pakai baju putih. Okey, so tak ada masalah. Okey, seterusnya kita tengok apa definisi sebenar PRS. Okey, apa definisi sebenar tadi? Makna singkatan PRS, pembimbing rakan sebaya. Tapi sekarang kita nak tengok apa definisi sebenar pembimbing rakan sebaya. Okey, tengok dekat situ. PRS, individu yang dilatih secara profesional, okey, dan mampu mengaplikasikan kemahiran asas komunikasi dan kemahiran asas kaunseling dengan baik. Okey, cuba awak tengok kat situ, dilatih secara profesional. Apa maksud dilatih secara profesional? Okey, dilatih secara profesional ni bermaksud awak mengikuti kursus-kursus lah. Okey, okey. Cuba tengok diri awak sekarang. Adakah awak rasa awak telah dilatih secara profesional? Siapa rasa dia dah dilatih secara profesional? Belum? Okey, geleng kepala. Okey. Okey. Okey, macam sekarang dalam proses untuk menjadi PRS yang sebenar. Kalau ikutkan sekarang ni, okey, PRS dia cuma pakai baju warna purple je kan? Okey, pakai baju purple, so pakai baju purple, so aku PRS. Okey, tapi sebenarnya maksud PRS yang sebenar adalah awak perlu dilatih secara profesional dan awak mampu untuk mengaplikasikan kemahiran asas komunikasi dan juga kemahiran asas kaunseling dengan baik. Okey, dan kemahiran-kemahiran ni akan diajar pada topik yang seterusnya. Okey, awak akan belajar dalam topik yang kedua ataupun ketiga tak salah cikgu selepas ini. Nantilah dengan cikgu lain pula. Okey, baik. PRS juga berfungsi sebagai rakan yang berkesan kepada rakan sebaya, terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Okey, PRS ni juga perlu berfungsi sebagai rakan yang berkesan. Okey, apa maksud rakan yang berkesan? Siapa boleh share? Siapa boleh kongsikan? Maksud rakan yang berkesan tu macam mana? Siapa yang faham maksud rakan yang berkesan? Cepat cikgu nak tengok. Membawa pengaruh dalam Ya Muhammad, keliling. apa maksud rakan yang berkesan? Mempengaruhi rakan. Mempengaruhi rakan, okey. Boleh. Okey, lagi yang lain? Apa yang awak faham tentang rakan yang berkesan? Okey, yang lain? Oh, sebelum tu cikgu nak tanya, suara cikgu ada putus-putus tak? Clear Alright. Okey, yang lain? Yang lain mungkin boleh mungkin awak nak share apa yang awak faham tentang rakan yang berkesan. Okey, cepat. Tadi Adam cakap apa Adam? Mempengaruhi rakan kan? Okey, yang lain? Tak ada. Okey, rakan yang berkesan tu maksudnya apa-apa yang awak luahkan, apa-apa yang awak cakap memberi kesan ataupun impak yang positif kepada kawan awak. Okey, alright. Terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. So maksudnya contohlah kalau kawan awak ni ada masalah apa-apa. So kalau awak dapat memberi kesan yang positif dekat kawan awak, okey, itu bermaksud awak adalah seorang rakan yang berkesan. Okey. Okey, baik. Seterusnya, cuba kita tengok apa matlamat PRS. Okey, apa matlamat sebagai PRS? Okey, matlamat sebagai PRS melahirkan PRS yang berkemampuan untuk membantu rakan sebaya secara positif, okey, berkesan, berkemahiran dan berketerampilan, okey, serta mampu. Okey, yang pertama membina budaya kasih mesra dan saling membantu dalam kalangan murid. Okey, apa maksud membina budaya kasih mesra dan saling, apa maksudnya?
Okey, siapa yang faham apa maksud membina budaya kasih mesra dan saling membantu dalam kalangan murid? Okey, siapa yang faham? Tak faham? Okey, macam yang kita sedia maklum, okey, PRS ni adalah antara orang, okey, yang boleh membina budaya berkasih sayang dekat sekolah. Okey, kita kena tahu tak semua kawan kita ada rezeki ataupun ada ataupun dapat kasih sayang yang sempurna, yang cukup dekat rumah. Okey, so awak sebagai PRS, awak boleh membudayakan kasih sayang ataupun membudayakan budaya kasih sayang lah dekat sekolah. Okey, jadi dekat sekolah awak boleh, sebagai PRS awak boleh cuba untuk mewujudkan kasih sayang ataupun budaya kasih sayang tu dekat sekolah. Okey, yang kedua, membina murid yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Okey, membina murid yang yakin diri. Membina murid yang yakin diri ni macam mana? Maksudnya bila awak terlibat dalam badan PRS, okey, secara tak langsung awak akan cuba untuk membina keyakinan diri awak. Okey, dan secara tak langsung juga awak akan dapat bantu untuk membina keyakinan diri kawan-kawan awak. Okey, yang ketiga, memupuk potensi ataupun bakat kepimpinan dan menjadi individu yang peka, bertimbang rasa, rela menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk. Okey, yang ketiga, memupuk potensi ataupun bakat kepimpinan. Okey, memupuk potensi ataupun bakat kepimpinan ni, okey, maksudnya bila awak dah terlibat dalam badan PRS, okey, secara tak langsung awak boleh explore apa potensi diri awak. Okey, apa bakat kepimpinan yang awak ada. Okey, dan yang keempat, melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain, PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salah laku dalam kalangan murid. Okey, maksudnya kat sini sebagai awak dapat bantu kaunselor dekat sekolah untuk mengurangkan masalah salah laku dalam kalangan kawan-kawan. Macam mana? Dengan membawa pengaruh yang positif, dengan membawa pengaruh yang baik. Okey, kalau awak dapat mempengaruhi rakan awak untuk buat perkara yang baik, of course secara tak langsung masalah salah laku yang ada dekat sekolah pun dapat dikurangkan. Okey, itu sebab itulah PRS tu penting. Okey, ini adalah matlamat PRS. Okey, baik. Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Okey, tak ada. Okey, cikgu teruskan. Okey, visi dan misi PRS. Okey, apa visi dan misi PRS? Okey, misi PRS membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan juga etika pembimbing rakan sebaya. Okey, falsafah dan juga etika pembimbing rakan sebaya ni kita akan tengok lepas ni. Apa falsafah dan juga etika sebagai PRS? Okey, dan visi PRS, sistem pengurusan perkhidmatan pembimbing rakan sebaya yang cemerlang dan juga berkualiti. Mungkin ada setengah pelajar dia tanya, cikgu, kenapa ada matlamat, kenapa nak kena ada visi, misi, semua bagai macam benda yang sama je kan? Okey, kalau awak tengok gambar dekat sebelah tu, okey, gambar dekat sebelah tu, nampak tak? Gambar orang, lepas tu goal, visi, misi. Okey, maksudnya kat sini, kalau awak nak mencapai matlamat tu, awak perlu ada visi dan misi. Okey, kalau tak ada visi dan misi, susah ataupun tak sempurnalah perjalanan awak untuk mencapai sesuatu matlamat. Okey, alright. Okey, sebenarnya untuk topik pengenalan PRS ni, dia simple je, tak ada apa. Tapi benda-benda simple inilah penting dan perlu menjadi asas untuk diri awak lah sebagai seorang PRS. Okey, prinsip dan juga falsafah PRS. Okey, apa prinsip dan juga falsafah PRS? Okey, prinsip bersedia dan juga rela untuk membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa. Okey, ni sebenarnya jantina tu tak ada tau. Okey, kedudukan,
perlakuan dan juga fizikal. Okey, maksudnya sekarang ni sebagai seorang PRS, awak kena bantu kawan-kawan awak, tanpa kira agama dia. Awak tak boleh pilih, aku nak tolong sebab aku Islam, aku nak tolong orang Islam je. Tak boleh. Tak boleh kira agama. Awak kena bantu semua kawan awak yang memerlukan. Tak kisah dia Islam ataupun Buddha ataupun Kristian, awak perlu bantu. Tanpa kira bangsa. Kalau bangsa sama juga tak boleh bias nak Melayu saja ke Cina saja ke India saja ke, tak boleh. Ataupun kedudukan. Contohlah, aku PRS, aku nak tolong kawan-kawan aku yang kaya je. Yang golongan T20 gaji mak ayah dia 20,000. Aku nak tolong dia je. Tak boleh. Awak kena layan semua orang sama rata. Ataupun awak nak bantu kawan berdasarkan fizikal dia. Cikgu, saya tak naklah tolong dia sebab dia gemuk, cikgu. Tak nak. Tak boleh. Tak boleh. Awak kena bantu kawan yang memerlukan awak kena bantu kawan awak yang memerlukan bantuan tanpa mengira apa latar belakang dia. Faham? Baik. Seterusnya, apa falsafah PRS? Falsafah ni sebenarnya something yang sangat penting, dan semua PRS wajib tahu, wajib hafal, wajib faham falsafah PRS. Apa falsafah PRS? Bantu Tak diri dengar. untuk bantu. Tak dengar falsafah PRS, bantu diri untuk bantu orang lain. Siapa yang tak pernah dengar perkataan ni, cuba komen. Nak buka mic pun boleh, nak komen pun boleh. Siapa yang tak pernah langsung dengar bantu diri untuk bantu orang lain? Ada tak? Cikgu rasa tak ada. PRS sepatutnya kalau dia tak tahu visi, dia tak tahu misi, dia tak tahu matlamat, itu okey lagi. Acceptable, boleh diterima. Tapi kalau PRS tak tahu falsafah PRS, ni memang nak kena cili-cili dengan cikgu. Falsafah PRS ni something yang semua PRS adalah benda basic yang semua PRS perlu tahu. Bantu diri untuk bantu orang lain. Siapa nak share dengan cikgu ataupun siapa nak kongsi dengan kawan yang lain, apa yang awak faham tentang maksud di sebalik falsafah ni? Siapa nak share, silakan. Kita kena bantu diri kita dulu sebelum bantu orang lain. Kena bantu diri kita dulu sebelum bantu orang lain. Ya. Lagi? Yang lain? Zahra? Kalau kita nak positifkan orang lain ataupun kita nak spread the positivity, kita sendiri kena jadi seorang yang positif dulu. Bagus. Kalau kita nak orang lain jadi positif, kita sendiri kena jadi positif. Bagus. Lagi yang lain? Yang lain? 2 orang je. Awak sekolah rendah ke sekolah menengah? Siapa? Zahra siapa yang cakap tadi? Damia? Sekolah menengah. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Bagus. Sekolah rendah dia tak? Cikgu nak dengar lah apa pandangan awak ataupun apa kefahaman awak tentang falsafah PRS ni, bantu diri untuk bantu orang lain. Wakil sekolah rendah ada tak? Cuba cikgu nak try, nak dengar seorang? Cepat, siapa nak share? Sekolah rendah ada? Cepat, nanti cikgu Hasnan bagi markah tinggi nanti dekat awak. Tak ada sekolah rendah? Ke nak sebut nama ni? Betul macam kawan awak cakap tadi, bantu diri untuk bantu orang lain tu maksudnya kita perlu bantu diri kita terlebih dahulu sebelum kita nak bantu orang lain. Macam yang kita tahu sebenarnya tak semua orang sempurna. Kita ada kelemahan, ada kekurangan masing-masing. Awak ada kekurangan awak, cikgu ada kekurangan cikgu. Setiap orang akan ada kekurangan dan juga kelemahan masing-masing. Dan awak kena ingat nak jadi PRS ni tak semestinya awak kena pandai.
Okey, nak jadi PNS tak semestinya awak kena hebat, awak kena pandai bercakap, awak kena sempurna lengkap. Tak semestinya. Tak semestinya, okey. Tapi dengan kelemahan yang awak dapat detect tadi, awak boleh atasi. Okey, awak boleh atasi. Okey, contohnya awak dah tahu awak ni jenis yang tak berani untuk bercakap dekat depan. Okey, so bila awak dah tahu awak jenis yang tak berani untuk cakap kat depan, so awak kena buat something untuk bantu diri awak. Okey, awak kena buat something untuk bantu diri awak. Okey, mungkin awak boleh cari tips untuk berani cakap dekat depan ataupun berjumpa dengan cikgu. Okey, awak kena do something untuk bantu diri awak so that selepas itu bolehlah awak bantu kawan-kawan awak yang mungkin mengalami masalah yang sama. Okey, itu dimaksudkan membantu diri untuk bantu orang lain. Okey, faham? Faham? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Faham. Okey. Alright. Dah nak habis dah slide kita ni. Dah tak banyak dah. Okey, yang seterusnya fungsi dan juga peranan PRS. Okey. Apa fungsi dan juga peranan PRS? Okey. Kat sini ada 5 fungsi dan juga peranan sebagai seorang PRS. Okey, yang pertama sebagai rakan yang berkesan, okey, dan juga sumber tidak formal untuk rakan sebaya mencurahkan perasaan mereka. Okey, sebagai rakan yang berkesan, okey, macam yang kita tahu, cikgu-cikgu kaunselor ni, okey, macam dekat sekolah kan, dekat sekolah, kalau kawan awak yang ada masalah, selalunya siapa orang pertama yang kawan awak akan jumpa dekat kelas? Siapa? Kawan lah kan? Okay, so kawan, so bermaksud awak ni adalah orang yang paling dekat dengan kawan-kawan awak. Okay, so mungkinlah kawan awak yang ada masalah ni, dia malu nak jumpa kaunselor. Okay, bila malu nak jumpa kaunselor, dekat sinilah awak perlu menggunakan ataupun awak perlu berperanan, okay, untuk membantu kawan awak. Okey, yang seterusnya pembantu kepada kaunselor untuk mengenal pasti masalah supaya program pencegahan boleh dilaksanakan. Okey, sebagai pembantu kepada kaunselor. Okey, apa yang awak faham dengan pembantu kepada kaunselor? Okey, apa yang awak faham? PRS ni macam Okey, Daniel, mungkin Daniel nak share? Macam anak buah cikgu kaunselor lah. PRS anak ni. buah anak kesayangan. Okey, anak buah guru kaunselor. Buah Okey, macam yang awak pembantu kepada kaunselor. Okey, maksudnya kat sini sebagai PRS, okey, awak perlu bantu kaunselor ataupun bantu guru bimbingan dan kaunseling, okey, untuk mengetahui masalah-masalah pelajar. Okey, sebagai contoh pelajar asrama. Okey, pelajar asrama mungkin awak yang banyak habiskan masa dengan kawan-kawan. Okey, awak yang banyak tidur, makan sama-sama dengan kawan. So awak lebih mengetahui apa permasalahan diorang. So bila awak tahu sebagai PRS, okey, awak bolehlah orang cakap bila awak dah tahu apa masalah kawan awak tu kan, so awak boleh cadangkan kepada kaunselor, okey, untuk menyusun ataupun untuk buat apa-apa program lah yang bersesuaian supaya isu-isu ataupun masalah kawan-kawan awak ni dapat diselesaikan. Okey, yang ketiga sebagai pengumpul maklumat tentang keperluan semasa pelajar serta menyebarkannya. Okey, sebagai pengumpul maklumat ni contoh macam dengan katakanlah kawan awak macam banyak dia tak tahu tentang kejaya. Okey, tentang kejaya sebagai ni nak kena lalu apa, ini nak kena ambil apa, okey. So mungkin kaunselor dia ingat pelajar dah maklum, dah tahu. Okey, tapi sebenarnya awak yang berada dengan kawan-kawan awak yang lebih tahu. Awak tahu yang dia orang tak tahu. So kat sinilah awak perlu berperanan, okey, untuk memaklumkan kepada kaunselor. So awak boleh cakap, cikgu, kawan-kawan macam banyak yang tak mahir lagi tentang kerjaya. So mungkin cikgu
boleh susun apa-apa program ataupun buat something lah, okey, untuk bantu kawan-kawan. Okey. Okey, yang keempat, penggerak kepada projek membantu yang dipilih dan dipersetujui oleh sekolah. Okey, penggerak kepada projek. Okey, kalau macam sebelum ni, sebelum PKP, sebelum kita COVID kan, kalau buat apa-apa program, selalunya siapa yang jadi AJK? Pengawas, PRS, betul? Okey, itulah yang dimaksudkan penggerak kepada projek. Okey, kalau macam setengah sekolah yang mana PRS dia sangat aktif, okey, PRS lah yang akan uruskan semua. Okey, dialah yang menyambut tetamu, dialah yang jadi tukang bawa dulang, dialah yang jadi MC. Okey, itu bermaksud penggerak kepada projek. Okey, seterusnya sebagai jambatan penghubung kepada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam memujuk rakan yang menghadapi masalah rumit datang bertemu dengan kaunselor. Okey, maksudnya kat sini PRS ni sebagai jambatan penghubung. Okey, contohlah kalau ada kawan awak yang ada masalah, okey, dia ada masalah, mungkin masalah dia tu agak berat. Contoh dia tertekan ataupun contoh dia rasa kemurungan. Okey, dan dia tak tahu nak buat apa-apa. So awak sebagai PRS, awak perlu memainkan peranan sebagai jambatan penghubung. Awak perlu maklumkan pada guru bimbingan dan kaunseling ataupun awak boleh cadangkan kat dia. Okey, apa kata lepas ni awak jumpa dengan kaunselor. Mungkin kaunselor dapat membantu. Okey, itu yang dimaksudkan jambatan penghubung. Okey, boleh? Boleh? Boleh cikgu teruskan? Alright. Walaupun tak dengar suara tapi cikgu nampak kalau awak tu boleh. Okey. 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 Seterusnya kita pergi kepada etika PRS. Ini paling penting sekali. Okey. Etika PRS paling penting sekali. Okey, apa etika sebagai seorang PRS? Okey, apa etika sebagai PRS? Yang awak tahu. Nanti semua sebut yang dah nampak dekat skrin kan. Okey. Okey, etika ni adalah perkara yang sangat penting dan perlu dipatuhi oleh semua PRS. Okey. Dan etika inilah yang akan menentukan sama ada awak ni PRS yang baik ataupun PRS yang tak baik. Siapa rasa dia PRS yang baik? Cuba komen. Kat tangan. Okey, bagus. Okey, kalau komen semua tak berani aku ni baik ke tak Okey. Okey. Kalau awak nak tahu awak ni PRS yang baik ataupun tak, awak tengok awak patuh ataupun tak pada etika-etika berkenaan. Okey, apa etika PRS? Okey, yang pertama sekali, amanah dan menyimpan rahsia. Okey, amanah dan menyimpan rahsia. Okey, ini etika yang paling utama sekali. Etika yang paling penting, etika yang nombor satu. Okey, kalau awak tak dapat nak ikut ataupun nak patuh pada etika ni, okey, cikgu akan cakap, tukarlah baju awak, tak payah pakai baju purple. Okey, okey, sebagai seorang PRS, yang paling penting sekali awak perlu amanah dan juga menyimpan rahsia. Okey, apa maksud amanah dan menyimpan rahsia? Apa maksudnya? Apa maksud amanah dan menyimpan rahsia ni? Dia pandai simpan rahsia orang lain. Pandai simpan rahsia orang lain kan. Contoh kalau macam dengan ada kawan awak share apa-apa, okey, janganlah pula awak. Sekejap sebelum tu korang nampak kan slide cikgu? Slide cikgu nampak tak? Nampak kan? Okey. Okey, janganlah pula bila kawan awak share awak pun bercerita dekat orang lain. Okey, awak kena ingat sekali awak dah dah merosakkan kepercayaan orang terhadap awak, okey, selama-lamanya orang tak akan percaya dekat awak. Okey, dan mungkin lagi teruk lagi, bukan je orang tak percaya dekat awak, okey, orang akan boleh juga tak percaya dekat kawan-kawan PRS yang lain. Okey, so penting untuk awak menjaga amanah dan juga menyimpan rahsia kawan-kawan. Okey, boleh? Okey, yang kedua, menerima dan juga menghormati rakan dan orang lain. Okey,
menerima dan menghormati rakan orang lain. Macam cikgu cakap tadi lah, menerima siapa saja kawan awak tanpa ada syarat. Tak boleh ada syarat, syaratnya dia kena cantik je baru aku nak tolong dia, ataupun syaratnya dia kena handsome je baru aku nak tolong dia. Okay. Tak boleh. Awak kena menerima dan menghormati rakan dan juga orang lain. Okey, menghormati rakan dan orang lain. Okey, maksudnya kat sini sebagai PRS, okey, awak tak boleh jadi gangster. Sekarang awak dah pula yang betul gangster, awak dah pula kaki buli. Okey, so tak boleh. Awak kena terima dan juga hormat rakan dan orang lain. Okey, ada tak kawan-kawan PRS yang awak rasa dia ni tak hormat pun orang? Tak hormat kawan, tak hormat cikgu, ada ke tak ada? Ada tak? Ke semua PRS, kawan-kawan awak semua bagus? Bagus, alhamdulillah. Apa? Tak ada. Okey, alhamdulillah. So tak tahu. Okey. Okey, sebenarnya mungkin dekat sekolah lain lah kan. Tak tahulah kan. Ada kerana tu PRS yang dia sendiri tak menghormati kawan-kawan dan dia sendiri tak hormat cikgu. So tak selayaknya lah dia menjadi seorang PRS. Okey, yang ketiga, tahu batasan dan juga keupayaan diri. Okey, apa maksud tahu batasan dan keupayaan diri? Okey, siapa yang faham? Tahu batasan dan keupayaan diri. Siapa faham? Okey, tahu batasan dan keupayaan diri maksudnya awak tahu Jintan? Dia tahu limit dia boleh bantu orang tu sampai mana je. Pandai, bagus. Okey, maksudnya dia tahu limit setakat mana dia boleh bantu orang. Okey, contoh mudah yang cikgu boleh bagi, katakanlah kawan awak ni ada masalah dalam subjek matematik. Ni contoh mudah yang cikgu bagi. Katakanlah kawan awak ada masalah dalam subjek matematik. Okey, dia tak faham subjek matematik. Dan awak tahu awak sendiri pun memang lemah matematik. Okey, so sewajarnya apa yang awak perlu buat? Adakah awak ajar dia ataupun awak cadangkan untuk dia belajar dengan kawan lain yang lebih pandai ataupun jumpa cikgu ke apa yang awak akan lakukan kalau dalam situasi berkenaan? Jumpa cikgu. Suruh dia jumpa cikgu. Jumpa cikgu, okey. Maksudnya kita cadangkan untuk dia buat sesuatu yang lebih baik. Okey, takut kalau kita yang ajar, takut nanti kita bagi ajaran sesat. Okey, boleh? Okey, seterusnya, sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Okey, sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Okey, meningkatkan diri maksudnya kat sini, awak cuba untuk menambah ilmu yang ada dekat diri awak. Macam sekarang ni lah, maksudnya sekarang ni awak willing, awak sanggup untuk join bengkel PRS sebab apa? Sebab awak nak meningkatkan diri awak. Okay, so awak dah patuh pun pada etika PRS. Okay. Okay, yang seterusnya melapor kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. Okay, maksudnya apa? Okay, melaporkan kepada kaunselor. Seandainya awak tahu kawan awak ni katakanlah dia ada perancangan untuk bunuh diri. Kalau tak bunuh diri pun dia ada perancangan untuk bunuh orang lain. Okey, untuk kes-kes yang macam ni awak perlu laporkan pada kaunselor. Jangan tadi bila cikgu cakap awak kena amanah dan menyimpan rahsia. So bila awak tahu kawan awak nak bunuh diri, awak tak boleh ni kena simpan rahsia. Tak boleh macam tu. Okay, kalau kes-kes yang melibatkan keselamatan diri ataupun keselamatan orang lain, awak perlu laporkan ataupun awak perlu maklumkan pada cikgu. Okey. Okey, seterusnya merujuk kes kepada guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. Guru bimbingan kaunseling sepenuh masa ni kaunselor lah. Okey, merujuk kes. Okey. Merujuk kes maksudnya sekarang ni contohlah, katakanlah awak tahu kawan awak ada masalah kemurungan. Okey. Untuk kes-kes yang macam ni, okey, awak tak boleh. Okey, untuk kes yang macam ni, okey, seeloknya awak rujuk kepada guru bimbingan kaunseling untuk membantu kawan awak.
Okay, I nak cakap apa-apa. Hai. Cakap dia. Okay. Okey, dan yang terakhir sekali, mematuhi peraturan sekolah dan juga norma masyarakat dan agama. Of course lah, sebagai PRS, awak sendiri kena patuh pada peraturan sekolah. Okey, jangan pula PRS lah yang kaki ponteng, PRS lah yang kaki masuk kelas lambat. Okey, PRS lah yang kaki buli. Okey, jangan. Okey, dan kalau itu yang awak buat bermaksud awak tak patuh pada etika PRS. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita masuk kepada PRS tidak dibenarkan. Okey, apa perkara yang awak tak boleh buat? Okey, sebagai PRS, apa perkara yang awak tidak dibenarkan untuk buat? Okey. Yang pertama, mengawal, memberi khutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan. Okey, awak tak boleh kata kalau kawan awak tengah stres kan, tiba-tiba awak bagi khutbah kat dia, awak bagi ceramah dekat dia, lagi dia bertambah stres. Okey, ataupun awak membuat kesimpulan awal dan cuba untuk mengubah mereka. Okey, membuat kesimpulan awal ni contoh, katakanlah kawan awak baru cerita masalah dia. Dia baru cakap satu perkataan, awak pun dah buat kesimpulan, lah memang inilah masalahnya. Okey, awak tak cuba untuk dengar keseluruhan cerita, awak dah terus buat kesimpulan. Okey, tak boleh macam tu. Okey, yang seterusnya memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti. Okey, ini cikgu rasa mungkin ramai PRS yang confuse ataupun ramai yang tak faham. Bila kata PRS kenalah bagi nasihat. Okey, betul, tapi awak tak boleh bagi cadangan penyelesaian. Okey, cadangan penyelesaian tu macam mana? Okey, katakanlah kawan awak ada masalah apa-apa. So awak pun cakap, ni awak, ni Ahmad, Ali, kau kena buat macam ni. Baru betul. Okey, awak tak boleh bagi cadangan penyelesaian. Okey, tapi awak boleh memberikan beberapa cadangan, tapi last sekali kawan awak yang kena pilih apa penyelesaian yang dia nak buat. Supaya nanti kalau berlaku apa-apa, awak tidak dipersalahkan. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya, awak tak dibenarkan apa? Tak dibenarkan bercerita dengan orang lain. Okey, maksudnya kena jaga kerahsiaan lah macam tadi. Dan juga awak tak dibenarkan mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan segera. Okey, awak kena ingat, walaupun kawan awak ada masalah, okey, kadang tu masalah ni bila kita tak semestinya benda tu akan selesai sekelip mata. Okey, dan dia memerlukan proses, dia satu proses. Okey, mungkin ambil masa. Okey, awak jangan target, ni kena settle segera. Kalau awak target macam tu, takut nanti awak yang akan jadi stres. Stres sebab apa? Stres sebab tak dapat nak bantu kawan awak. Okey, sebab awak rasa, aku ni dah banyak kali dah ni dia tapi tak juga berubah. Okey, tak juga jadi lebih baik. So benda ni ambil masa, dia satu proses. Okey, seterusnya berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi yang mendalam. Jangan berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi yang mendalam. Okey, masalah emosi yang mendalam ni macam mana? Okey, contohnya macam yang cikgu cakap tadi lah, kes-kes yang kritikal. Contoh kemurungan, masalah-masalah yang berat. Okey, jangan. Okey, awak boleh nak dengar, kalau dia nak luahkan awak boleh dengar, tapi nak berbincang jalan penyelesaiannya jangan. Sebab apa? Sebab takut sekiranya awak bagi jalan penyelesaian dan dia ikut jalan penyelesaian tu, tapi rupa-rupanya jalan penyelesaian tu tak sesuai dengan dia. Takut nanti awak yang akan dipersalahkan. Okey? Okey, bertindak menyelesaikan masalah rakan. Okey, awak jangan selesaikan masalah rakan. Okey, tugas kita bimbing rakan untuk cari jalan penyelesaian. Okey, tapi yang nak bertindak ataupun yang nak menyelesaikan, yang nak pilih jalan penyelesaian tu adalah rakan awak sendiri. Okey, dan terakhir sekali, jangan terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan awak. Okey, maksudnya sekarang ni, janganlah bila awak dengar masalah kawan kan,
sampai awak pula yang tak lalu makan, dia bagi efek dekat diri awak. Okay, awak lah tak boleh nak belajar. Okay, jangan. Awak kena be professional. Sesedih mana pun awak dengan masalah kawan awak, okay, awak kena professional. Awak kena pandai bezakan peribadi dan juga tugas awak. Okay, okay, itu antara perkara yang PRS tidak dibenarkan untuk buat. Okay, okay, faham? Boleh cikgu teruskan? Ada soalan tak kat sini? Ada soalan ataupun yang awak tak jelas? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, apa sifat dan juga keterampilan seorang PRS? Sifat dan keterampilan seorang PRS. Nampak tak tangan tu? Tangan siapa tu? Cantik tak tangan dia? Cantik tak tangan dia? Okey, sifat dan keterampilan seorang PRS. Okey, seorang PRS, seorang yang mesra dan senang bergaul dan berupaya untuk mendorong orang lain. Okey, cikgu rasa yang mana yang dah ada kat dalam ni, okey, PRS, cikgu rasa semua yang terpilih ni mesti awak jenis yang senang bergaul, yang tak menyombong dengan orang. Okey, okey, seterusnya mempunyai sifat menerima. Okey, sifat menerima maksud kita terima kawan kita seadanya, sabar, okey, mengambil berat, berminat dan boleh dipercayai. Okey, seterusnya mempunyai sikap yang positif terhadap kawan-kawan, guru dan orang lain. Okey, maksudnya kita berkelakuan baiklah dengan semua orang. Okey, sentiasa berpakaian kemas dan bersih. Ni ada tak kawan-kawan awak PRS, kalau awak tengok dia, ya Allah serabutnya, ada tak? Fotonya tak kemas, ada ke tak ada? Ada tak? Betul. Okay, ada kan? Okay. So, jadi bila macam tu, macam mana kita nak bantu nak betulkan orang lain? Okay, kalau kita sendiri pun tak betul. Okay, contoh, awak tengok kawan awak kukunya hitam. Okay, macam nak tegur, sedangkan kuku awak pun hitam. Okay, so tak boleh. So maksudnya dari segi sifat dan keterampilan awak pun kena baik, kena kemas, kena bersih. Okay, awak kena check dulu diri awak. Okay, okay. Dah lah. Dan kesimpulannya, okay, kesimpulannya, sebagai seorang PRS, awak perlu apa? Perlu menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan juga keadaan sekeliling. Okey, peka. Peka tau, bukan pekak. Peka tu apa peka? Peka, apa peka? Siapa boleh bagi tahu peka tu apa? Prihatin. Prihatin. Okey, lagi? Alert. Teliti. Alert. 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 Okey, pandai. Okey, peka tu maksudnya kita alert, kita prihatin dengan perasaan orang lain. Contohlah kan, dalam kelas, tiba-tiba kawan awak ni jenis yang happy go lucky. Tiba-tiba satu hari tu dia macam muram. Okey, ataupun dia macam senyap je. So sebagai PRS yang baik, okey, awak perlu peka dengan keadaan sekeliling awak. So awak cepat-cepat, dia, kenapa kawan aku ni, kenapa dia senyap hari ni? Okey, awak kena do something lah untuk make sure kawan awak tu okey. Okey, seterusnya membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Okey, awak kena bantu kaunselor untuk menggerakkan perkhidmatan kaunseling dekat sekolah. Okey, okey, sebagai salah satu sumber rakan untuk mendapatkan bantuan. Okey, lepas ni awak bolehlah jadi sumber kepada rakan-rakan awak untuk dapatkan bantuan. Janganlah pula jadi PRS yang tak ada fungsi. Okey. Okey, seterusnya sebagai penghubung kepada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, ni yang cikgu cakap tadi. Okey, sebagai peninjau rasa kepada kaunselor untuk menjalankan strategi ataupun intervensi yang perlu. Ni macam cikgu cerita tadilah, maksudnya awak tahu kawan-kawan awak ni apa yang kurang, apa masalah diorang. So awak boleh cadangkan pada kaunselor. Okey, seterusnya sebagai role model kepada pelajar lain. Okey, sebagai role model. Role model tu apa?
sebagai contoh ataupun sebagai ikutan kepada pelajar lain. Awak kena tepuk dada, tanya diri awak. Awak ni mampu tak lagi untuk jadi role model dekat kawan awak? Okay. Okey, seterusnya menjadi facilitator yang bersikap terbuka, yakin, percaya diri, berasa selesa dan juga berempati. Okey, menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Ni yang cikgu selalu ulang tadi, awak kena terima semua kawan awak tanpa syarat. Okey, mendengar, menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Okey, awak kena dengar dulu. Okey, awak kena fahamkan apa yang kawan awak kongsikan ke awak. Ya? Macam ada yang panggil cikgu tadi? Tak ada. Okey. Okey, kat mana dah? Okey, memberi galakan dan sokongan untuk rakan mengambil langkah positif. Okey, awak kena bagi galakan, awak kena bagi sokongan dekat kawan-kawan awak yang nak berubah ni, yang nak jadi lebih baik. Janganlah pula awak lah orang yang bila orang nak jadi lebih baik, okey, awak pun bu ataupun awak menganjing dia. Okey, tak boleh. Okey, mematuhi etika kerahsiaan. Okey, etika kerahsiaan yang cikgu terangkan tadi. Okey, seterusnya menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. Ni awak kena tanamkan dalam diri awak yang bukan semua masalah awak boleh atasi, bukan semua masalah awak boleh selesaikan. Awak ada limitasi dan juga kemampuan diri awak sendiri. Okey, seterusnya berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah yang biasa ataupun masalah yang normal. Okey, kalau setakat stres belajar, okey, masalah yang simple-simple, okey, ataupun jerawat sebiji tumbuh kat muka, okey, benda-benda yang normal, benda-benda masalah-masalah yang kecil awak boleh cuba untuk bantu. Tapi kalau melibatkan kes-kes yang besar, okey, rujuklah pada kaunselor. Okey, seterusnya memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan menggalakkannya mencari penyelesaian sendiri. Okey, supaya kawan awak belajar melalui pengalaman. Okey, nampak tak? Maksudnya kita bimbing tapi last sekali kawan kita yang kena tentukan, yang kena selesaikan, yang kena pilih jalan penyelesaian dia. Okey. Seterusnya menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. Okey, maksudnya kat sini awak kena pengaruhi, awak kena pengaruh kawan-kawan awak untuk terlibat sama dengan program ataupun untuk supaya diorang pun bagi kerjasama dengan program-program yang dijalankan. Okey, dan akhir sekali mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. Okey, awak jangan jadi terlampau stres sangat. Awak fikir okey, PRS ni aku kena bantu semua orang. Okey, semua orang yang ada masalah aku kena settlekan. Semua orang yang ada masalah aku kena tolong. Okey, kalau tak settle aku ni seorang yang sangat teruk. Tak, jangan. Okay, awak jangan macam tu. Awak kena ingat kesejahteraan diri awak penting dan awak kena tahu juga diri kita sendiri pun ada batasan ataupun limitasi. Okay, sebagai kaunselor, cikgu sendiri pun cikgu ada limitasi cikgu. Tak semua masalah cikgu boleh tolong. Okay, tak semua masalah cikgu boleh bantu. Okay, terutama kalau kes-kes yang melibatkan emosi, contoh kemurungan, depresi. Okay, semua-semua tu cikgu akan rujuk pada orang yang lebih pakar. Okay, contoh cikgu akan bawa kes ke psikiatrik. Okay, so maksudnya kat sini cikgu tahu limitasi cikgu sebagai kaunselor. Okay, boleh? Boleh semua? Boleh. Okay, untuk pengenalan PRS ni, itu sahaja. Okay, cikgu nak recall apa falsafah PRS? Siapa nak jawab? Falsafah PRS. Bantu diri untuk bantu orang lain. Okey, bagus. Bantu diri untuk bantu orang lain. Okey, apa etika yang paling penting sekali nombor 1? Etika yang paling penting sekali nombor 1. Amanah dan menyimpan. Jaga. Okey, pandai. Amanah dan rahsia. Amanah. Okey, amanah dan jaga rahsia. Okey, bagus. Okey, cikgu rasa semua
Cikgu harap semua dapat bagi perhatian. Cikgu rasa semua dah faham kot. Okey, setakat ni ada tak apa-apa soalan yang awak nak tanya cikgu? Ada tak apa-apa soalan yang awak nak tanya cikgu? Sebelum cikgu bagi tahu apa task yang awak nak kena buat. Cikgu Hasnan cakap jangan keluar lagi lepas habis kelas. Okey? Okey, ada tak apa-apa soalan yang awak nak share dengan cikgu? Ataupun apa-apa yang awak nak kongsikan dengan kawan-kawan? Ada? 3, 2, 1, tak ada. Okey, so kalau tak ada, okey. Kat sini cikgu kalau tengok dekat sini ada 3 task sebenarnya yang awak perlu settlekan. Okey, nanti Cikgu Hasnan akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, task yang pertama, awak kena jawab task tu dekat link yang cikgu bagi. Okey, link work wall yang Cikgu Hasnan akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, task yang kedua, awak kena catat etika PRS. Okey, etika PRS yang cikgu tunjuk tadi tu awak kena catat dekat atas kertas. Lepas tu awak snapkan gambar, okey, dan awak hand in dekat dalam Google Classroom. Okey, awak masukkan, awak hand in, pernah kan hand in task tugasan dalam Google Classroom, pernah tak? Pernah guna tak? Pernah cikgu. Okey, awak catat, awak buat nota sikit, okey, berkaitan dengan etika PRS. Lepas tu awak snapkan gambar dan awak upload dekat Google Classroom. Okey, dan task yang ketiga, awak kena jawab soalan dekat dekat link Google Form yang Cikgu Hasnan masukkan dalam Google Classroom nanti. Okey. Dan awak jangan risau, cikgu bagi masa untuk awak settlekan ketiga-tiga task ni sehingga 18 Jun. Okey, sehingga 18 Jun. Kalau awak nak settlekan terus lepas ni, lepas tu awak dah tak payah fikir dah, terpulang pada awak. Okey, tapi kalau awak nak settlekan sehari satu task pun terpulang pada awak. Yang penting 18 Jun, ketiga-tiga task ni awak berjaya untuk selesaikan. Okey, faham? Faham? Faham cikgu. Okey, ada Hasnan? Ada soalan sebelum cikgu serahkan pada Cikgu Hasnan? Okey, tak ada ya. Okey, kalau tak ada, cikgu rasa setakat itu sahaja. Kalau ada kekurangan, cikgu minta maaf. Okey. Nanti slide ni nanti mungkin tengoklah nanti cikgu akan sharekan ke macam mana, cikgu maklumkan dekat Cikgu Hasnan balik nanti. Okey. Ni siapa nak screenshot? Cepat screenshot. Okey, dan cikgu harap sebagai PRS, okey, cikgu harap awak bolehlah boleh buat apa? Okey, boleh betulkan mana yang tak betul. Okey, kalau sebelum ni awak tak tahu apa etika, awak tak tahu apa perkara yang perlu awak buat. Okey, so lepas ni boleh cuba slow-slow untuk perbaiki mana yang tak betul, okey, untuk top up mana yang kurang, okey, supaya kita dapat jalankan tugas kita sebagai seorang PRS dengan lebih baik dan cemerlang. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu serahkan kembali pada Cikgu Hasnan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azwani atas sesi pengajaran tentang topik 1, pengenalan PRS. Dan saya mengharapkan apa yang telah pun kamu pelajari pada hari ini memberikan makna kepada diri kamu serta skill kamu sebagai seorang PRS. Okey, saya yakin mesti banyak ilmu-ilmu baru yang kamu dapat perolehi. Jadi gunakanlah ilmu tersebut untuk kebaikan anda. Okey, sebelum saya nak ambil masa dalam 2 minit saja, saya nak tunjukkan satu benda kepada anda semua supaya anda semua alert.
dan ambil maklum tentang perkara ini. Selalunya ramai yang salah buat. Okey, saya nak tunjukkan, sebelum tu saya nak maklum, semua bahan tas-tas yang Cikgu Hazwani sebut tadi di penghujung, semua telah saya masukkan dalam Google Classroom. Okey, jadi anda semua sudah boleh akses bermula sekarang sebenarnya. Okey, dan bila masuk tu nanti kamu boleh tengoklah. Okey, saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Cikgu Azwani mungkin boleh offkan presentation. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana Google Classroom yang saya nak tunjuk tu lah. Okey, baik. So saya harap kamu nampak. Okey. Boleh nampak tak Google Classroom sekarang? Nampak tak? Okey, sekarang ini kan, saya harap kamu nampak lah. Nampak tak? Nampak ke tidak? Nampak. Nampak. Nampak Okey. cikgu? Bayangkan ini adalah Google Classroom kamu Okey, bayangkan ini adalah Google Classroom kamu. Untuk topik 1, semua ni sudah boleh diakses. Okey. So nanti kawan-kawan kamu yang tak dapat hadir hari ini, dia akan tengok video yang akan saya upload nanti selepas ini, dia akan tengok di sini. Okey. So bahan sokongan saya telah pun berikan, maknanya kamu dah boleh. Ini adalah task nombor 3. Okey, task nombor 3. So kamu boleh klik dan boleh buat macam biasa. Okey. Aktiviti kendiri untuk task yang nombor 1 tadi Cikgu Azwani sebut. Okey, kamu boleh buat. Okey, dan ini adalah tugasan 1 yang mana kamu kena lakarkan guna tangan dalam kertas dan juga snap masuk dalam ini. Mana kamu hanya perlu turn in dekat sini. Okey, dan kita ada berikan lagu PRS sini, kamu boleh tengok dan hafallah lagu PRS ni. Sebagai seorang PRS mesti kena hafal. Okey, yang paling penting saya nak tunjuk kepada kamu adalah yang ini, laporan latihan. Okey, baik. Bila kamu buat nanti laporan latihan tu, okey, kamu klik sahaja pada borang yang telah pun dilampirkan. So nanti bila dah dilampirkan borang tersebut, dia akan jadi seperti ini. Kejap saya akan tunjuk. Dia akan jadi seperti ini. Maknanya borang tu akan dibuka, akan dibuka secara automatik. Kalau siapa buat guna laptop lagi senang nampak lah. Siapa yang guna telefon sama je. Okey, ini borang ni. Borang ni saya harap kamu nampak lah. Okey, ini borang laporan latihan. Okey, untuk topik 1. So macam biasalah, kamu boleh saja terus isi. Boleh terus edit Semua orang akan dapat satu kopi. Kamu boleh terus edit dan boleh terus save. Okey, nanti lepas edit dekat atas ni nampak. Kalau sekarang ni macam saya nampak share kan? Share. Tapi kalau kamu akan tulis sini turn in. So lepas habis edit, dah habis type, tekan turn in sahaja. Okey, saya nak jelaskan kat sini tentang ringkasan. Apa maksud ringkasan? Ringkasan ini ialah apa yang kamu lakukan sepanjang kamu melaksanakan topik 1. Contohnya tadi, hari ni kamu buat apa? Kamu buat kelas online, betul? Kamu ceritalah sikit. Hari ini saya telah mengikuti kelas online secara live bersama dengan Cikgu Azwani menyentuh tentang pengenalan PRS. Antara yang saya belajar adalah apa dia? Tentang etika, pasal peranan, pasal VC dan macam-macam lah. Awak ceritalah sikit secara ringkas. Lepas itu saya juga melaksanakan tugasan 1 yang mana tentang PRS. Tugasan 2 apa dia? Tugasan 3 apa dia? Sebut sikit-sikit je. Tak payah banyak-banyak. Okey. Dan lepas tu, sebab ini hanyalah sekadar ringkasan apa yang kamu buat. Okey, yang paling penting adalah refleksi. Refleksinya selepas kamu habis semua tu, kamu dah buat tugasan, kamu dah datang kelas, kamu dah tengok itu ini, dah buat aktiviti dan sebagainya. Apa yang kamu belajar? Apa yang kamu belajar daripada topik ni? Apa yang bezanya kamu sebelum ini dan selepas belajar ni? Apa yang pada kamu rasa satu ilmu baru yang kamu dapat? Contohnya sebelum ni kamu tak tahu pasal PRS ni, tapi lepas tahu ni banyak benda saya boleh ubah pada diri saya. Itu contohnya macam tu. Okay, so buatlah macam mana pun kamu punya penilaian ini ataupun kamu punya komen tu nanti, buatlah apa pun asalkan ia adalah daripada hati kamu dengan jujur lah. So kena ambil serius benda ini sebab ini ada markah dia. Pendek jawapan, contohnya ada orang akan tulis saya menonton rakaman video ini. Tu je dia buat. Markah mungkin akan kurang. Cuba huraikan sikit apa yang kamu buat sepanjang melaksanakan tugasan
topik satu ni. Contoh macam tu. Okey, jelas ya, selepas habis jangan lupa untuk turn in. Macam sekarang saya share lah sebab saya bukan peserta. Macam kamu peserta akan tukar pada turn in. Okey? Boleh ya? So saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada sebarang masalah, sila rujuk dengan guru penyelia masing-masing. Okey? Maksud guru penyelia masing-masing tu ialah guru yang selia kamu di peringkat sekolah.